Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video pada kali ini adalah untuk kita bincangkan maksud keserupaan objek geometri di bawah SP 5.2.1. Apakah yang dimaksudkan dengan keserupaan? Sebelum ni kita telah belajar mengenai kekongruenan. Kalau kekongruenan itu dia tidak melibatkan saiz objek, di mana kalau katakan saiz objek itu adalah berbeza, maka dia bukanlah dua objek itu bukanlah kongruen. Okey. Ataupun mempunyai dia tidak mempunyai saiz sudut dan juga panjang sisi sepadan yang sama, maka kedua-dua objek itu bukan kongruen. Berbeza dengan keserupaan, sebab selepas ini kita nak kaitkan keserupaan dengan transformasi pembesaran. Keserupaan merupakan dua rajah yang mempunyai kesamaan dari segi bentuk, tetapi mungkin mempunyai saiz yang berlainan. Jadi bentuknya sama. Okey, contoh katakan, saya ada sebuah trapezium. Okey. Dan sebuah lagi trapezium telah dibesarkan sebanyak 2 kali ganda, katakan. Okay, katakanlah panjang sisi ini adalah 2, ini 2, di sini 4, katakan. Bermaksud bila dipanjangkan sisi ini sebanyak 2 kali, maka di sini akan jadi 4, 8. Okey. Maka kita katakan bahawa dua objek geometri ini adalah serupa kalau semua sudut sepadan adalah sama. Sudut 90, ini pun sama, 90. Katakanlah sudut di sini adalah 140. Maka yang ini pun akan jadi 140. Okey. Maka bakinya di sini adalah 40. Jadi di sini pun 40 darjah. Okey. Jadi sudutnya mesti sama kedua-dua gambar rajah. Okey. Kemudian nisbah sisi sepadan adalah sama. Maksudnya katakan sisi yang ini ni dengan ini bila kita nisbahkan ataupun kita bahagikan 2/4, dia akan jadi 1/2. Okey, yang ini ni kalau kita bahagikan 2/4, 1/2. Yang ini pun kalau kita bahagikan, kita nisbahkan 4/8 akan jadi 1/2. Jadi nisbah sisi sepadan semua sama, iaitu 1/2, 1/2, 1/2. Kalau katakan di sini 10, okey, katakan dia 10, maka kalau saya nisbahkan 4/10, dia akan jadi 2/5. Jadi kita dapati dia tak sama. Maka bila semua nisbah sisi sepadan ni ataupun salah satu nisbah sisi sepadan ni dah tak sama, maka gambar rajah A dan gambar rajah B ini adalah tidak serupa. Okey. Jadi kalau konsep keserupaan ini mesti menepati yang pertama sekali dari segi bentuk mesti sama. Okey, jadi dia sama dengan kekongruenan, bentuk mesti sama. Okey. Kalau katakan satu bentuk segitiga, okey, segitiga dua kaki sama, satu lagi sama sisi, jadi maka ini ialah tidak serupa. Okey. Tidak serupa. Kalau katakan bentuknya sama, okey, bentuknya sama, okey, jadi kemungkinan dia serupa. Kemudian selepas kita tengok bentuk, kita tengok sudut sepadan dia. Katakan di sini, katakanlah di sini ialah 100, di sini 100, di sini 40, di sini 40,
di sini 40, di sini 40. Jadi oleh kerana sudut dia sama, maka kita dapati bahawa dia menepati ciri-ciri kesamaan. Kemudian kita tengok nisbah sisi. Okey. Katakan sisi yang ini, nisbahnya dengan yang ini, katakan kita akan dapat 1/2. Nisbah sisi sebelah kiri, sebelah kanan dengan sebelah kanan 1/2. Nisbah sisi bawah dengan bawah satu lagi 1/2. Jadi kalau semua sisi mempunyai nisbah, semua sisi sepadan mempunyai nisbah yang sama, maka kita dapati bahawa gambar rajah itu ataupun dua objek itu adalah serupa. Baik, cuba kita lihat gambar rajah ini. Okey. Baik. Dengan menggunakan pembaris dan protektor ukur sudut 1 pada setiap bucu dan kedua kita ukur panjang sisi bagi kedua-dua segitiga dalam rajah di bawah. Okey, untuk gambar rajah ini saya dah ukur. Okey, untuk AB, okey, panjang AB adalah 3.6. 1.8. Okey. Untuk BC adalah 1.8. Untuk CA ialah 1.4. Okey, untuk sudut A adalah 70, yang ini 70, sudut BAC, sudut CBA yang ini 45, maka sudut yang ini 45. Okey. Baik. Bagi segitiga PQR, okey, kalau kita ukur PR ni kita dapat 2.8. Okey. Sorry, yang ini saya dapat 48. Okey, ni saya nak ubah. Yang ini saya dapat 48. Yang ini saya dapat 42. Okey, sini 48. Sini 42. Okey. Okey. Saya balik semula segitiga PQR. PR saya dah ukur iaitu dapat 2.8. RQ yang ini saya dapat 3.6. PQ saya dapat 3.6. Okey. Okey, cuba saya ukur semula. Okey, AB saya dapat 1.8. PQ saya dapat 3.6. Okey, BC saya ukur saya dapat 1.8. Okey. RQ saya dapat 3.6. Okey, betul. Untuk sudut, okey. Yang ini saya dapat ialah 48. Okey. Sudut yang ini saya dapat 42. Okey, sudut yang ini okey, sudut yang ini saya dapat 69. 69. Okey, yang ini. Yang ini saya dapat 69, di sini pun dapat 69. Okey, jadi yang ini saya dapat 69. Sini saya dapat 69. Jadi yang ini pun sama saya dapat bila saya ukur saya dapat 69.
Di sini pun saya dapat 69. Jadi pelajar, saya nak isi ruang yang ini. Okey, sudut A maknanya yang inilah. Saya dapat 69. Sudut B yang ini, saya dapat 42. Okey, sudut C yang atas ni saya dapat 69. Okey, sudut P yang ini saya dapat 69. Okey. Kemudian sudut Q yang ini saya dapat 42. Kemudian sudut R ni saya dapat 69. Okey. Okey, sekarang panjang sisi AB, okey, yang ini saya dapat AB yang ini saya dapat 1.8. BC yang ini, okey, saya dapat 1.8. Kemudian CA yang ini saya dapat 1.4. Okey. Kemudian PQ, okey, PQ yang ini saya dapat 3.6. Okey. Kemudian QR yang ini 3.6. Kemudian yang ini, yang terakhir, sisi PR, saya dapat 2.8. Okey, cuba kita nisbahkan. PQ saya nisbahkan dengan AB. Maknanya sama dengan 3.6 bahagikan 1/8. Saya dapat 2. Okey, QR nisbah BC bermaksud sama dengan 3.6. Saya bahagikan dengan 1.8 dapat 2. Okey, kemudian RP per CA iaitu 2.8 per 1.4 sama dengan 2. Baik, cuba kita lihat sudut sepadan. Sudut A adalah sepadan dengan P. Jadi kita dapati nilainya sama. Okey. Sudut B yang ini adalah sepadan dengan Q. Nilainya sama iaitu 42. Sudut C sepadan dengan sudut R iaitu 69. Maka pelajar, kita balik semula kat sini, kita dapati bentuknya sama. Ada kesamaan dari segi bentuk iaitu segitiga. Kemudian sudut sepadan dia sama. Okey, kita lihat nisbah sisi. Okey, nisbah sisi yang sepadan ni sama, 2, 2, 2. Maka kesimpulan yang boleh kita buat bahawa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah serupa. Okey. Jadi kesimpulan kita buat bahawa segitiga ABC dan segitiga PQR serupa. Kenapa? Yang pertama bentuknya sama iaitu bentuk segitiga. Yang kedua, semua sudut-sudut sepadan adalah sama. Yang ketiga, nisbah panjang sisi yang sepadan juga adalah sama. Okey, cuba kita lihat latitude B1. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Okey, yang pertama kita tengok bentuk sama. Okey, iaitu segitiga. Yang kedua, sudut. Okey, jadi kat sini sudutnya tak lengkap. Jadi kita kena kira. Okey, jadi kita kena kira sudut pada C berapa, sudut pada E berapa. Okey, macam mana kita nak kira? Sudut segitiga adalah 180. Jadi sini 47, sini 79,
Maka sudut pada C itu adalah 180. Tolakkan 47, kita tolak 79. Kita akan dapat 54. Jadi sudut yang ini 54 darjah. Okey, bagi segitiga EFG, okey, sama juga. Sudutnya tak lengkap pada E, maka kita kena kira iaitu 180 sudut satu segitiga. Tolak 79, tolak 54, maka kita akan dapat sudut pada E adalah 47. Okey. Ini membawa maksud bahawa kita lihat di sini A sepadan dengan E 47. B sepadan dengan F 79. Dan C sepadan dengan G ataupun sama dengan G iaitu 54 sepadan dengan G. Kita dapati sudut-sudut sepadannya adalah sama iaitu sudut A sepadan dengan E. Nilainya 47. Sama. Dua-dua sama. Sini 47, sini pun 47. Sudut pada B ni dia sepadan dengan F. Jadi nilai sudutnya sama kedua-duanya 79. Manakala yang terakhir sudut C adalah sepadan dengan G. Nilai sudut didapati sama. Jadi sudut, kita jangan letak sudut lah, kita letak saiz. Sudut yang sama. Bila saiz sudut yang sama untuk sebuah segitiga, maka panjang sisi juga adalah sama. Panjang sisi yang sama. Jadi oleh kerana dia menepati kepada ketiga-tiga ciri ini, maka bolehlah kita katakan bahawa segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Walaupun tak kisahlah satu kecil satu besar, dia tak kisah. Jadi bentuk sama, saiz sudut sepadan yang sama, panjang nisbah yang ini bukan panjang bukan panjang sisi yang sama, nisbah panjang sisi sepadan yang sama. Nisbah panjang sisi sepadan yang sama. Kalau kat sini sisinya kita dapati bahawa dia tidak ada ukuran kan, maka kita anggap nisbah panjang sisi sepadan sama sebab saiz sudut adalah sama. Cuba kita lihat B. Baik, untuk B, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Dengan gambar rajah PQR, PQR, ST. Mula-mula yang pertama kita lihat sudut A dengan sudut P. Mana sudut A? Yang ini 100, sudut P 100. Kemudian B dengan Q. Jadi kita lihat B di sini dengan Q di sini. Maka pelajar kita akan kira. Oleh kerana dia 5 sisi, untuk sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman 5 sisi senang saja pelajar. Katakan macam ini, dia 5 sisi. Jadi kita bahagikan dia, potong dia kepada bentuk segitiga. Sebab satu segitiga ni 180. Jadi oleh kerana ada 3, jadi bilang saiz sudutnya adalah 180, kita darab 3, kita dapat 540. Maka setiap sudut pedalaman ni kita jumlahkan mesti dapat 540. Maka sepatutnya kat sini ada 540 darjah. Yang ini pun 540 darjah. Jadi kita kira sudut yang ini 540 tolakkan dengan 100.
tolak 120, tolak 120, kita tolak 100. Maka saya dapat di sini 100. Okey, yang ini pun sama, 540, tolak 100, tolak 120, tolak 120, tolak 100. Saya akan dapat di sini adalah 100. Okey. Kemudian kita dapati sama KC dengan R, KC yang ini, R yang ini 100 sama. D dengan S, D di sini 120, S 120 sama. E dengan T, E 120, T di sini 120. Jadi saiz sudut sepadan adalah sama, 1. Yang kedua bentuknya samalah. Yang ini kita panggil sebagai bentuk pentagon. 5 sisi. Okey. Jadi bentuk sama. Iaitu pentagon. Okey. Jadi dia menepati ciri pertama. Ciri kedua kita dah kira tadi saiz sudut, kesemua saiz sudut sepadan adalah sama, 2. Okey, sekarang kita tengok panjang sisi. Okey, kita lihat panjang sisi AB dengan PQ. AB 9, PQ 7.2. Okey, kita nisbahkan dia 9/7.2. Okey, cuba kita kira dapat berapa. 9/7.2. Kita dapat 1.25. Okey, kemudian kita ambil B dengan C, Q dengan R. B dengan C 9, Q dengan R 7.2. Jadi 9/7.2. Kita dapat 1.5. Okey, kemudian kita ambil C dengan D. Okey, yang inilah. Ini 8. Okey, R dengan S. Okey, maknanya 8 berkan dengan 6.4. Okey, 8/6.4, kita akan dapat 1.25. Okey, yang ini tadi 1.25 Okey, 1.25. Okey, kemudian C dan D, R dan S. Okey, kita tengok sambung pula yang ini DE 10 per, okey, kita yang ini kita sambung ST 8. Jadi 10/8. Kita dapat 1.25. Okey, dan akhir sekali ialah E ke A 8 per, okey, kat sini T ke P 6.4. Jadi 8/6.4 sama dengan ni lah. Okey, iaitu 1.25. Kita dapati bahawa nisbah panjang sisi yang sepadan adalah sama, iaitu 1.25. Jadi kat sini yang ketiga, nisbah sisi yang sepadan adalah sama, iaitu 1.25. Maka kesimpulan yang kita buat di sini iaitu kedua-dua pentagon ini adalah serupa. Okey. Walaupun kita dapati bahawa satu kita nampak kecil, satu kita nampak besar. Okey. Ini mungkin dia ambil gambar daripada dekat, ini mungkin ambil gambar daripada jauh. Sebab itu dia nampak satu kecil, satu besar. Okey, tetapi bila kita ukur dari segi saiz sudut dan juga nisbah panjang sisi yang sepadan, kita dapati bahawa dia adalah serupa kerana kedua-duanya adalah sama. Okey. Baik. Saya nak pergi kepada yang ini
Okey. Baik, yang ini adalah sebuah trapezium. Okey. Trapezium mesti mempunyai pasangan garis yang bertentangan adalah selari. Okey, dia mempunyai pasangan garis lari. Di mana garisan yang bertentangan ni adalah selari. Jadi yang ini selari. Okey. Yang ini selari. Okey. Maka apabila garis lari, okey. Di garis lari. Okey, ini adalah garis perentas. Sudut yang bertentangan ini mesti jumlahnya 180. Jadi kalau sini 110, jadi ini garis perentas. Okey, ini garis lari. Ini garis lari. Jadi kat sini adalah 70. Sebab kalau kita tambah mesti 180. Okey. Okey, kita lihat yang ini. Okey, yang ini selari dia, ini selari dia. Jadi ini garis perentas. Okey, maka di sini ialah 120. Maka kita dapati bahawa sudut yang ini tak sama. Okey. Patutnya sini 110, sini 70. Okey. Maka kita dapati bahawa sudut bagi kedua-dua trapezium ini tak serupa, tak sama, saiznya tak sama. Maka kedua-dua objek ini adalah tidak serupa. Okey. Okey. Baik, saya nak minta anda buat soalan-soalan yang kita tak bincangkan. Okey. Dan saya harapkan pelajar dapat menghantar jawapan untuk penilaian PBD. Kerana penilaian PBD ini nanti akan diambil kira dan diberikan sijil. Okey. Jadi sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.